Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan sumber tenaga manusia yang hebat sangat diperlukan oleh negara untuk menghadapi masa depan yang serba sukar. Justru tugas baginda, peluang menjadi pelajar di pusat-pusat pengajian tinggi yang diiktiraf janganlah disia-siakan kerana dengan peluang itu mereka akan berpeluang pula untuk menjadi pemimpin di masa hadapan. Kebawah Dulia Maha Mulia mengingatkan demikian dalam titah pada majlis bersama rakyat dan penduduk serta penuntut negara Brunei Darussalam yang berada di Jordan. Dalam titah, baginda merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersua muka dengan rakyat dan penduduk serta para pelajar yang sedang berada di Jordan pada masa ini. Beta gembira dengan peluang ini yang membolehkan beta mengetahui keadaan sekalian yang hadir, khasnya para pelajar yang sedang meneruskan pengajian mereka di sini. Beta mendapat tahu bilangan pelajar kita yang ada cuma dalam lingkungan belasan orang sahaja. Namun bilangan yang kecil ini sangat bermakna kepada negara. Beta menyifatkan mereka adalah bertaraf duta kepada negara untuk menjalinkan hubungan mesra di antara negara Brunei Darussalam dan negara Jordan. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah siapa yang mengenali para pelajar Brunei di Jordan dengan sendirinya adalah mengenali Brunei. Jika elok mereka titah baginda, maka eloklah Brunei. Begitu juga sebaliknya, kalau buruk mereka, maka buruklah Brunei. Oleh itu, beta berpesan supaya para pelajar mengutamakan akhlak yang baik. Dengan agama pula menjadi pegangan yang kuat. Semua kita mesti ingat bahawa di era globalisasi ini, terlalu banyak anasir yang bergiat untuk membawa kepada keburukan. Titah baginda, anasir yang bergiat untuk membawa kepada keburukan ada di mana-mana, bahkan mungkin ada di dalam rumah atau dengan sepejabat atau dengan sekuliah atau di mana sahaja. Sedang mereka itu tidak mudah untuk dikenali kecuali kalau ada petunjuk dan pertolongan daripada Allah, maka barulah akan terselamat daripada kejahatan mereka. Maka untuk mendapatkan keselamatan itu, kita sayugia dikehendaki untuk memenuhi persyaratan taat kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang menjanjikan perkara itu dalam surah At-Talaq ayat 2 tafsirnya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhan dan menjauhi segala larangannya, nescaya Allah akan menyediakan untuknya jalan keluar dari segala yang menyusahkannya. Jadi beta berharap para pelajar akan memenuhi persyaratan ini demi untuk memperolehi jalan keluar, terhindar daripada segala kesusahan dengan beroleh keselamatan dan terhindar dari kesusahan. Para pelajar sudah tentu akan lebih mudah untuk mencapai kejayaan dalam pengajian sebagai anugerah atau balasan dari ketaatan mereka. Kebawah Dulia Maha Mulia juga bertitah menyentuh tentang betapa beruntungnya para pelajar yang berpeluang belajar di pusat-pusat pengajian tinggi yang diiktiraf. Beta sesungguhnya sentiasa menginginkan kejayaan para pelajar kerana mereka sangat diperlukan oleh negara sebagai ejen pembangunan yang berkesan
sama ada pembangunan kebendaan maupun pembangunan di bidang kerohanian. Ingatlah, di hadapan para pelajar adalah masa depan yang serba sukar. Maka kerana itu, kita sangat memerlukan sumber tenaga manusia yang hebat untuk menghadapinya. Dari manakah kita boleh mendapat sumber tenaga yang demikian itu? Tentu saja dari pusat-pusat pengajian tinggi yang diiktiraf. Maka dalam hubungan ini, tidak diragukan lagi, para pelajar sekalian adalah orang-orang yang beruntung kerana berpeluang untuk menjadi pelajar di pusat-pusat pengajian yang dimaksudkan itu. Baginda mengakhiri titah dengan berdoa semoga semua pelajar, keluarga dan pegawai yang bertugas di Jordan akan sentiasa berada dalam sejahtera, sihat, afiat dan maju jaya. Terdahulu, Kebawah Dulia Maha Mulia mengingatkan pelajar supaya tidak mensia-siakan peluang untuk menjadi pemimpin di masa hadapan. Dengan berpeluang menjadi pelajar, maka akan berpeluang pula untuk menjadi pemimpin di masa hadapan. Oleh itu, janganlah sia-siakan peluang ini, kerana peluang biasanya hanya sekali sahaja. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis bersama rakyat dan penduduk serta penuntut negara Brunei Darussalam yang berada di Kerajaan Hashimiyah Jordan. Majlis tersebut diadakan di Hotel Intercontinental Aman Jordan. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Haji Mahdi bin Haji Maidin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kerajaan Hashimiyah Jordan, Muhammad Hishamuddin bin Haji Mahadini serta Muhammad Khairul Azmi bin Haji Hassan Yang di-Pertua dan Naib Yang di-Pertua Persatuan Pelajar Negara Brunei Darussalam di Jordan. Doa selamat dibacakan oleh Awang Amirul Amin bin Abdullah dari Universiti Jordan. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang di-Pertua Persatuan Pelajar dalam sembah alu-aluannya menyembahkan rasa syukur dan menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia dan Kerajaan Baginda atas peluang yang diberikan kepada mereka untuk mengikuti pengajian di luar negeri, khususnya di Jordan, termasuk kemudahan-kemudahan seperti pengurniaan allowance membiayai perbelanjaan tempat tinggal, pengangkutan, penjagaan kesihatan dan perbelanjaan berkaitan. Setinggi-tinggi menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Tun Patik dan Kerajaan Kebawah Duli Tun Patik dalam memberikan peluang kepada rakyat Kebawah Duli Tun Patik untuk mengikuti pengajian di Jordan khususnya dan di luar negeri amnya. Kebawah Dulia Maha Mulia kemudiannya berangkat bercemar duli dan beramah mesra bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam termasuk pegawai-pegawai kerajaan serta para mahasiswa dan mahasiswi yang sedang mengikuti pengajian di universiti-universiti terkemuka di Jordan khususnya dalam pengajian Islam, Fiqh, Syariah, Usuluddin dan Kewangan Islam. Majlis ini antara lainnya memberikan peluang keemasan kepada mereka untuk berjunjung ziarah di samping mengongsikan perkembangan pengajian masing-masing ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. This
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Aman Kerajaan Hashimiyah Jordan untuk menghadiri istiadat perkahwinan diraja bagi anak dia kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Hussein, Raja Jordan, iaitu His Royal Highness Prince Al-Hussein, Putra Mahkota Jordan dengan Miss Rajwa Khalid Al-Saif. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Royal Pavilion Lapangan Terbang Antarabangsa Queen Alia Aman dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Makram Mustafa Al-Quisi, Minister of Tourism and Antiquities, dan Tuan Yang Terutama Dr. Yusuf Al-Shawarbeh, Mayor of Aman. Juga hadir Tuan Yang Terutama Haji Mahadi bin Haji Maidin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kerajaan Hashimiyah Jordan. Pleasure having you with us. Assalamualaikum. Semua family pegawai itu. Assalamualaikum. The local staff. Penerbangan pertama bagi bakal-bakal haji negara Brunei Darussalam dijangka bertolak Ahad ini. Dalam pada itu, kemarin Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan majlis doa selamat dan penyampaian derma kepada 49 bakal haji yang terdiri dari kalangan warga jabatan-jabatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis berlangsung di Dewan Multaka Kementerian Hal Ehwal Agama. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Padarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis antara lain bertujuan sebagai tanda kesyukuran dan memohon kesejahteraan serta perlindungan bagi bakal-bakal haji di samping dapat menjalani ibadah haji dengan sempurna. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis Jiwa Murni, Majlis Sumbangan Derma bagi bakal-bakal haji Kementerian Pertahanan juga diadakan oleh Kementerian Pertahanan di Surau Ad-Difa Bolkiah Garrison. Persiapan jemaah haji menuju Takwa antara intipati tazkirah khas majlis tersebut. Hadir Yang Berhormat Bihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Tazkirah khas bertajuk Lambaian Ilahi disampaikan oleh Awang Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Pada tahun ini, seramai 11 anggota awam dan 12 anggota tentera dari Kementerian Pertahanan akan menunaikan ibadah haji. Majlis merupakan usaha pemedulian dan keprihatinan Kementerian Pertahanan di samping memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bakal-bakal haji Kementerian Pertahanan dikurniakan kesihatan, kekuatan dan mendapat haji yang mabrur. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Abdul Hassan, Pemerintah APDB. Majlis doa selamat kepada bakal-bakal haji juga diadakan kemarin oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Ia diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada seramai 17 bakal jemaah haji.
Hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Pemangku Menteri Kewangan dan Ekonomi. Menyerikan majlis, ceramah khas bertajuk Ibrah daripada Ibadah Haji disampaikan oleh Awang Nasyid bin Supri, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tahun ini, majlis dikendalikan oleh Pejabat Belanjawan dan Rancangan Kemajuan Negara. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Sementara itu, majlis doa selamat bagi bakal jemaah haji pasukan polis di Raja Brunei diadakan di Surau Polis Gadung, pasukan polis di Raja Brunei. Antara yang hadir Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Juga diadakan penyampaian sumbangan kepada 2 anggota dan seorang kaki tangan awam bakal jemaah haji Pasukan Polis di Raja Brunei. Penerimaan bagasi di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi bakal jemaah haji yang akan menunaikan fardu haji bagi musim haji tahun ini akan dilaksanakan sehari sebelum penerbangan bertolak ke Tanah Suci. Kementerian Hal Ehwal Ugama menerusi Jabatan Urusan Haji memaklumkan bahawa semua bakal haji adalah dikehendaki untuk menyerahkan bagasi-bagasi pada hari, tarikh dan jam serta tempat yang tertera dengan membawa bersama pasport antarabangsa masing-masing. Semua bakal haji juga diingatkan supaya tidak membawa barang-barang tegahan dalam penerbangan. Para penuntut dan pegawai yang mengambil jurusan atau kepakaran dalam bidang perubatan dan kesihatan termasuk profesional kesihatan bersekutu sama ada di dalam dan di luar negeri disaran untuk menunjukkan patriotisme dan kesetiaan kepada negara dan bangsa dengan menyumbangkan khidmat bakti perkhidmatan yang lebih berkualiti dan efisien demi meningkatkan tahap kesihatan dan sekaligus kesejahteraan rakyat dan penduduk serta masyarakat di negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Kesihatan semasa sesi perjumpaan dan dialog bersama penuntut-penuntut dan pegawai-pegawai di dalam bidang perubatan, pergigian dan profesional kesihatan bersekutu termasuk yang mengikuti kursus kepakaran. Sesi perjumpaan dan dialog berlangsung di London, United Kingdom. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga antara lain menyentuh mengenai usaha kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia untuk mendukung hasrat negara dalam mencapai wawasan Brunei 2035 dari segi meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang terbaik. Ini termasuk memberikan beasiswa dan latihan dalam perkhidmatan LDP melalui Kementerian Pendidikan dan Jabatan Perkhidmatan Awam. Juga hadir Tuan Yang Terutama Laksmana Pertama Bersara Pengiran Datuk Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pengiran Haji Muhammad Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom. Dalam pada itu, semasa sesi dialog, beberapa perkara penting turut dikongsikan mengenai prosedur dan proses terkini berkaitan perkhidmatan-perkhidmatan termasuk penambahbaikan dan pengukuhan di bawah Kementerian Kesihatan. Juga dibincangkan cabaran-cabaran di dalam sistem kesihatan di masa hadapan, laluan kerjaya di bidang kepakaran, peluang-peluang latihan dalam perkhidmatan dan jenis-jenis kepakaran perubatan, pergigian serta profesional kesihatan bersekutu yang sangat diperlukan di negara Brunei Darussalam. Menteri Kesihatan serta rombongan turut membuat beberapa lawatan kerja ke institusi-institusi perubatan yang terkemuka. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan kemarin menerima sumbangan buku dari Kedutaan Besar Republik Turki merangkumi pelbagai topik antaranya sejarah, ekonomi, teknologi, seni dan kebudayaan Republik Turki. Majlis diselajurkan dengan perasmian Sudut Bacaan Republik Turki yang berlangsung di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nur Kalbi binti Haji Wahsalfillah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga diadakan penyerahan 48 buah buku yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam. Sumbangan diharap akan memperkayakan lagi sumber bacaan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka.
36 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah anjuran kedutaan di Raja Thailand. Kempen diadakan di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Menyertai kempen Puan yang terutama Bosara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Kempen yang diadakan sempena hari ulang tahun kelahiran Permaisuri Thailand ini juga disertai oleh komuniti Thailand yang berada di negara Brunei Darussalam. Kempen antara lain bertujuan bagi menyokong bekalan darah yang mencukupi di Pusat Pendermaan Darah selain menggalakkan amalan murni dalam kalangan komuniti. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, Berita Pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.